Assalamualaikum semua. Okey, hari ini seperti yang dijanjikan hari tu, semua main janji-menjanji, satu pun belum dimungkiri. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Selamat datang sekali lagi ke studio. Kononnya studio set 9 saya dia. So kali ni plan nak cerita pasal REM signal apa semua tu kan. Korang faham tak apa REM? Okey, hari ni nak terangkan apa tu REM. REM ni satu benda yang tak semua orang buat. Tak semua professional pun buat. Cuma yang buat ni semua sound engineer. Kaki-kaki sound tu kan. Mamat sound, suka sound orang. Sound engineer. Lawak hamba pertama. Sorry. Aduh. So, REM signal nanti Puji akan terangkan. Anyways, terima kasih banyak. Iklan dah ada. Perasan? Channel ni dah ada iklan yang akan mengganggu korang. Jadi, sebenarnya kalau nak fikirkan iklan dekat YouTube ni gempak. Betul, Ji? Betul. Gempak. So, layan lah. Salahnya, saya pun sendiri pun layan iklan tu. Mana tahu monetize tu naik. Saya layan iklan tu, yang McDonald. Oh. Dia nak makan burger. Burger tu, green curry tu. Oh, okey. Saya layan iklan tu. Baik iklan tu. Nampak? Seorang McDonald je friend. So, apa pun sorry. Panjang sangat intro. Terima kasih. Saya akan buat kat ujung nanti. Terima kasih sekali lagi kerana dah ada iklan. Dan lepas ni saya nak terima kasih kerana layan iklan. Tapi sekarang ni korang belum layan lagi, tak nak terima kasih lagu. So, ini cerita dia. Jemput Puji hari ni sebab nak makan kopok. Janji dengan dia. Kopok dah sampai daripada Terengganu. Special. Kepok. Kali ni bercili sos. Okey, cili sos kan? Oh, okey, bukan. Lawak hampir lawak hamba. Hampir tak jadi. Hampir. Baik. Berjaya break. Okey. So sekarang ni hari ni kita nak Puji tolong terangkan apa tu REM signal. REM ni adalah, bagi saya, REM ni penting setiap kali bila dapat job. Ini ke level, bagi saya lah, ni level profesional tu lah yang diorang cakap level pro. Dia ni pro. Okey, dia pro bukan pasal sound dia dahsyat sound apa, cuma preparation dia untuk menyenangkan semua pihak. Level tu. Okey, level session player tu saya cakap. Okey, saya terus tujukan segala-galanya dekat Cik Puji kita. Sila Ji, cerita apa tu REM tu. Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ni kita ada dekat channel Aznan Alias. Kita sambung itu hari punya topik pasal REM signal. So, jadi REM signal ni sebenarnya apa yang Abang Nan cakap tadi, betul lah. Satu signal yang daripada gitar saja terus masuk ke recorder ataupun sekarang ni kita pakai DAW kan. Macam Abang Nan dia pakai Logic Pro. Logic X ya bang? Logic X original, beli betul ni. Okay, so untuk ada REM signal ni, apa yang kita perlukan ialah sebiji DI box. Lepas tu macam Abang Nan, dia ada MTHR yang ada DI out di belakang. Okay, DI box ni ada function apa kat sini? Ada input, ada true dan ada output. Instrument jack, kadang kita panggil quarter inch. Inputnya daripada gitar terus ke input DI box. Satu lagi quarter inch jack, instrument punya jack, cocok dekat true. Ujung dia dekat input amplifier. Tu kita tengok input tadi semua. Okey, lepas tu kita tengok output dia pula. Untuk output amplifier, first kali kita ceritakan pasal amplifier pula lepas DI tadi. Okey, untuk amplifier kita gunakan input 1. So dekat belakang ni, sebabkan M ni ada 2 M sebenarnya, dalam satu ada 2 M. So ada input 1 dan input 2, maknanya M1 dan M2. So output dia kita gunakan DI out 1 kat belakang ni. DI out amplifier 1 ni terus ke SSL 2 interface channel 1. Kemudian yang ni, yang tadi REM signal dia ni, kita akan masukkan dia ke mana? Okey,
input dia dah siap. Kita tengok output dia pula. So dia ada output balance. Maknanya memang kena XLR female kat sini. Output. Dan terus ke channel 2 SSL2 interface ni. Jadi jangan lupa kalau dia adalah sebuah active DI, DI ni ada dua type. Ada dua jenis, satu active DI dan satu passive DI. So jadi kalau dia ialah active DI, kita kena onkan phantom power di interface ni. Plus 48 ni. Okey, dah tekan dan baru dia nyala. Nampak? Kalau tak nyala. So dia tak akan berfungsi. Melainkan dia sebuah passive DI. So kita tak payah perlu phantom power dan dia terus signal dia terus true je. So kita onkan phantom power tadi dah nyala. Okay, maknanya confirm DI kita dah function. Kat DFW kita dah buka input 1 and 2. So input 1 ini ialah daripada DI out SSL input channel 1. So kita tengok macam mana bunyi dia. Oh, distorsi terus. Kita tukar ke clean boleh eh? Boleh. So ini sound clean. Ini ialah sound daripada amplifier. Tu mudah kita faham. Jadi kita namakan dia gitar DI. So inilah dia. Ya, reamp signalnya. Ya. Okey. Tuang. Yang tak ada 4K, ni ada 4K. Okey, itu yang apa yang sebenarnya kita nak capture. Betul tak bang? Betul. Kan? Dia sebenarnya okey, sebelum kita lanjutkan lagi, ada rasanya masih ada yang tak faham apa tu reamp signal. Okey, reamp signal ni adalah satu benda yang satu signal yang macam mana tahu. Reamp ni bila recording kita record sound. Kita cari sound, kita record. Okey. Tapi kalau reamp ni, dia adalah satu sound gitar ni saja. Maksudnya dia bukan sound daripada amp tu, dia daripada gitar. So, dalam arti kata lain, roh sound tu sendiri. Roh asal sound daripada amp tu datang daripada ni. Punca dia datang daripada sound ni. So, sound ni yang nak dirakam, sound ni yang nak dihantar ke sound engineer belah sana. Jadi sound ni adalah satu sound yang sepatutnya confirm solo. Contohnya macam okey, itulah sound yang nak main. Jadi ini nak dihantar ke sound engineer supaya sound engineer akan masuk balik amp, dia akan buka amp, dia akan masukkan signal ni dalam amp, lepas tu dia akan buat balik sound lain. Lepas tu dia taruh miking ke, dia buat apa balik, dia record balik dekat dia punya studio. So maksudnya saya tak ada kat situ. Hari yang dia nak rekod tu saya tak ada. Tapi dia rekodkan roh saya main tu, rohnya tu. Rohnya saja dia orang pegang. Jadi apa yang Macam Abang Nan cakap kan, sebenarnya dia tak ada kat sana. Sebenarnya Abang Nan ada kat situ. Itulah banyak orang cerita pasal studio berhantu. Inilah sebenarnya orang salah anggap tu hantu dia sebenarnya. Ni rohnya dah dihantar. Dan saya hidup lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, amin. Jauhi lawak hamba yang menyedihkan ni. Okay, tak, dia lawak. Contohnya macam tu. Maksudnya, saya main hari ni, apa yang saya main ni, Bu Yaya nak main sekejap lagi ni, kat rumah ni, saya akan hantar sound yang saya cakap kat Poji, Ji, ni satu track ni, saya akan hantar sound yang saya rekod. Sebab hari ni saya nak main, mesti nak sound sedap. Kan, tahu Ji? So, saya akan buat sound saya. Lepas tu saya hantar kat dia. Sampai sana, tahu apa jadi? Diorang ni gelakkan saya je. Macam ni sound sedap, dia kata. Diorang tak pakai, diorang pakai reamp signal, diorang masuk sound balik. Tengok betapa jahatnya hati diorang ni. Sound tak adalah sampai macam tu kan. Ini dari segi sound lah kan. Hati baik sebenarnya. Cumanya, apa yang Abang Nan buat sebenarnya senangkan kerja kita. Kan? So, jadi, tak payah Abang Nan ada kat situ. Dia dah hantar sound reference dia macam mana dia nak. Dan dia dah hantarkan satu reamp signal yang macam mana apa yang dia mainkan dengan ekspresi, dengan feel yang dah dimasukkan dengan apa sound reference tadi yang dia dah cari.
Mungkin ada distortion tu tak banyak sangat kan. Jadi sampai kat kita cuma perlu expresskan balik apa yang Abang Nan ekspresikan tu dengan lebih besar. Dengan sepatutnya lah mengikut arrangement yang telah dirakam. Dengan instrumen lain yang ada frekuensi yang sepatutnya, yang sesuai di kawasan mana tu je untuk mix nanti kan. So itu semua terpulang pada diorang, bukan saya punya pilihan. Contohnya saya gitaris main bagi sound dah sedap. Jangan tak tahu bila gitaris tu balik, diorang godek habisannya. Sound tu jadi lagi sedap untuk bersesuaian untuk lagu tu. So itulah sebenarnya tujuan reamp. Tujuan dia adalah untuk menyenangkan, dan dia kira macam ni lah, ada save file, backup file. Sebab sebagai gitaris untuk diri sendiri pun kata kita dah record kan, tapi kita tak suka sound tu. Alamak, kalau dulu memang nak kena yelah record balik lah. Tapi bila dah ada teknik reamp, sebenarnya dah lama dah abang kan. Yalah, dah lama dah. Tapi bila ada teknik reamp tu, barulah macam banyak benda lah dapat diselamatkan, jimat masa kan. Metallica apa semua orang pakai ni lah. Itu dia satu teknik reamp yang mungkin baru bagi ramai orang yang baru tahu lah, sebab teknologi ni dah lama ada, cuma digunakan di studio profesional untuk sound engineer yang profesional yang membuat mixing mainly kan, yang mix, sebab ini adalah bahan untuk mix yang sangat-sangat membantu sound engineer untuk membentukkan satu gambar rajah yang penuh, corak warna yang betul balance, mata tak sakit, tenang apabila dilihat kalau lukisan. Tapi kalau audio sedap didengar, segala-galanya teratur, frekuensinya teratur, jadi apa yang diterima tu halua telinga, yang deria yang kita luar kawalan kita ni terima dengan cantik. Itulah tanggungjawab kami. Walaupun tak ada orang yang tahu sebenarnya apa yang kita buat ni, yang sebenarnya kalau diorang tahu pun diorang cakap alah poyo. Sebenarnya memanglah poyo, tapi nak macam mana? Gitar juga kan? Apa dia gitar juga. Itulah gitar juga. So kenapa nak rekod balik? Dah sedap apa? Dah sedap apa? Tahu, ini benda ni pedih tau untuk kita orang telan tau. Sebenarnya kita orang luarkan masa yang banyak untuk nanti benda tu dah dirakam bang. Kita akan dengar berulang kali dan jadi sejarah yang kita tak dapat betulkan benda tu sebenarnya, sebab nak kena panggil balik lagi sekali nak rekod ni. Takkan nak cakap macam mana macam mana takkan nak cakap. Yelah, takkan saya nak cakap benar sound tu tak best lah. Takkan nak cakap macam tu. Hari raya hari raya kelima. Hari raya kelima dia cakap tu mana? Sound dulu tak sedap lah. Kau nak buat macam mana? Pandai-pandai kau lah buat kan. Jadi pandai-pandai kau tu kita pun minta tolong lah Abang Nan kan, gitaris yang nak datang session, nanti kita buat reamp untuk saya. Kita beritahu. Kita bukan tak beritahu, dan apa sound yang Abang Nan keluarkan tu pada masa tu yang kita cari, itulah sebenarnya yang betul, dan kita tambah aje sikit. Itu dia. Kita tambah aje sikit. Contoh macam ni record direct, memang dia akan bunyi exactly macam mana kabinet Yamaha 212 abang kan. Yes. Exactly macam tu. So jadi tapi tak ada room ambience. So jadi dekat studio nanti kita reamp, kita ambil pakai kabinet lain kan. Kita tengok matchkan sound dia macam mana. Lebih kurang macam tu lah. Ni sound kering, namanya kering. Tu yang satu benda yang cabaran juga tau untuk semua gitaris kalau bila time recording kadang-kadang terpaksa main sound kering, sebabnya adalah select lah, itulah inilah ni hari yang nak rekod sangat sound kering. Tu sound kering kalau siapa terror main lah. Tak ada reverb, tak ada delay, tak ada apa, kering kontang. Inilah kepoyokan kami di studio yang beria nak sedap, nak betul, nak inilah kerja. Inilah lakaran kami yang tak seberapa tetapi memenuhi syarat, menyenangkan semua. Jadi nanti
bila abang dah pada lampu semua dah rekod lah video klip kan. So lagu tu abang rekodkan dengan Reamp Signal. Nanti abang bagi saya Okey. So nanti Itu kita dia tengok projek pula dekat studio apa yang kita buat dengan Reamp Signal tu. Tu next song. Next song ni lagu lepas ni dia lagu sebenarnya okey saya ingin mempersembahkan sebuah lagu sedih. Gitu macam tu. So next song ni lagu slow, lagu sedih lah. Semua orang suka apa. Tapi kan. Itulah Ji, insya-Allah lagu Rindu. Cik bunyi title macam lagu dangdut. Rindu. Tapi lagu sedih. Tapi lagu sedih. Rindu betul dia. Okey, tak nanti saya saya insya-Allah lagu tu. Lagu tu pun nak release kat Ji. Tu lagu original tu, ingat. Mana tahu release kat YouTube ni sekali ada drama kan. Drama yang petang kan. Nak pakai dengar kan dia nak pakai mana nak tahu kan dia nak pakai boleh pakai. Booking awal-awal boleh juga. Booking. Yang hantar file tu kita tengoklah macam mana nak reamp balik. So jadi untuk kita capture sound ambience daripada kabinet ke kan. So nanti itu kita jumpa di Supra 7 punya channel. Dalam siri apa bang? Kasih bunyi. Kasih bunyi. Dalam kasih bunyi kita akan dengar apakah hasil reamp di sini akan dibawa ke Supra, kasih bunyi. Dia akan gunakan satu teknik lain untuk rekod balik. Betul Ji? Miking apa kan? Pakai amp lain. Di studio pula. So nanti kita jumpa di Supra 7 bersama Cik Poji kita. Kami tinggalkan korang semua dengan keropok. Dah jemput Poji datang keropok. Inilah yang dia tunggu-tunggu ni bang kan. Itu dia. Memang kalau lepas makan keropok ni macam licin sikit kan. Power ni goreng bang. Itulah. Keropok ni tak jemput makan. Jemput kan. Keropok ni malah nak cakap lah. Okey, malas dan pasal tak cakap. Ni anniversary series abang kan? Ni anniversary apa? 60 lah. 60. Hari tahun ni kan. Tadi kahwin dengan siapa tak tahu lah. Anniversary dia dengan siapa kan. Anniversary ke 60 dah dia. 60 dah tua. Orang pasangan tu. Okey.